Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah kerana pada hari ini Allah berikan kepada kita pelbagai nikmat. Dan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita hari ini kesihatan. Allah masih panjangkan umur kita. Dan pelbagai lagi nikmat pemberian Allah yang seharusnya kita syukuri sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah dan memperbanyakkan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah hari ini kita sambung bacaan kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tajuk pada hari ini adalah hukum hakam berkaitan dengan berkabung bagi perempuan. Hukum berkabung bagi wanita. Berapa hari dia perlu berkabung apabila berlaku kematian suami, dan berapa hari wanita yang lain perlu berkabung jika kematian saudara ataupun ahli keluarga yang terdekat. Jadi kita akan bincangkan hari ini insya-Allah berkenaan dengan hukum berkabung. Hadis yang pertama daripada Zainab binti Abu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, dakhaltu ala ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anha zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya abuha Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ibn Harb. Fada'at ummu Habibah bi tibin fihi sufratun khuluqun aw ghairuh. Fadahanat minhu jariyah ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 4 أشهر وعشرا. قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر وعشرا. Hadis yang panjang yang disampaikan, yang diriwayatkan daripada Zainab binti Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ketika mana berlaku kematian isteri, kematian salah seorang ayah kepada isteri Nabi yang bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah ni isteri Nabi,
dan dia berlaku kematian kepada ayahnya. Ayahnya siapa nama? Namanya Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan nama ayah dia. Jadi Ummu Habibah ni kematian ayahnya, yang mana ayahnya tersebut namanya adalah Abu Sufyan. Ketika itu Ummu Habibah meminta agar dibawakan minyak wangi berwarna kekuningan yang diperbuat daripada adunan za'faran dan bahan lain. Lantas Ummu Habibah mengusapkannya kepada seorang anak kecil yang belum baligh. Kemudian beliau mengusapkannya ke dua-dua bahagian tepi atas dagunya dan berkata, "Demi Allah, tiada sesuatu yang menghalangi saya untuk memakai wangi-wangian sebelum ini, melainkan saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung di atas kematian seseorang lebih daripada 3 hari, kecuali atas kematian suaminya, iaitu selama 4 bulan 10 hari. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita hukum hakam berkaitan dengan berkabung. Hukum hakam berkaitan berkabung. Jadi kita dapat perbincangan di sini bahawasanya menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya yang lain, kitab Rawdatul Talibin, Imam An-Nawawi berkata, Al-Ihdad dalam bahasa Arab, Ihdad dalam bahasa Melayu maksudnya adalah berkabung. Imam Nawawi menjelaskan kepada kita apakah itu maksud berkabung. Kata beliau, berkabung ialah meninggalkan berhias-hias, sama ada dengan pakaian, barang kemas dan wangi-wangian. Apakah itu berkabung? Berkabung itu ialah meninggalkan berhias-hias bagi perempuan, sama ada dengan pakaian, barang kemas dan wangi-wangian. Ini khusus untuk wanita. Oleh itu, wanita yang kematian suaminya perlu tinggalkan berhias-hias, perlu tinggalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perhiasan, yang mana perkara tersebut boleh menarik perhatian orang ramai, khususnya orang lelaki. Bila seorang wanita menghadapi ataupun kematian suaminya, maka ada perkara yang dilarang untuk dia buat, iaitu berkabung. Dia perlu berkabung. Dan berkabung itu apa? Dia perlu tinggalkan perhiasan-perhiasan dan segala perkara yang boleh menarik perhatian orang ramai, khususnya orang lelaki. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu asas dia. Mudah fahamnya, wanita yang kematian suami tidak boleh berhias ataupun dia perlu berkabung. Kalau kita lihat dalam adat ataupun tata cara masyarakat Melayu berkabung, kita boleh bandingkan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Kita boleh lihat ada 2 jenis ataupun 2 perangai orang Melayu apabila berkabung. Yang pertama, ada di kalangan masyarakat Melayu kita ni, yang mana mereka ni memandang remeh ataupun memandang ringan, anggap perkara berkabung ni remeh-temeh. Tak perlu nak berkabung, nak buat apa berkabung? Yang dah lepas dan meninggal tu biarlah meninggal, kita perlu teruskan hidup katanya. Memang betul yang dah meninggal terus meninggal, tapi ada perkara hukum di situ
perempuan yang kematian suami perlu berkabung. Ada di kalangan kita, masyarakat Melayu, yang mana mereka ni terlalu menganggap remeh ataupun anggap ringan, memandang ringan. Contohnya satu hari dia dapat kenduri, jemputan kenduri kahwin. Dia dapat jemputan kenduri kahwin. Ni baru kematian suami dia ni. Baru kematian suami, baru beberapa hari ni. Tiba-tiba dia dapat jemputan kenduri kahwin. Maka dia pun pergilah kenduri kahwin tersebut dengan alasan katanya, bila orang tanya, engkau kan baru kematian suami? Maka dia kata apa? Oh, alah, bukan selalu, ini sekali-sekala je kenduri kahwin ni. Bukan selalu nak pergi kenduri kahwin, ini dia sekali je kahwin seumur hidup. Alasan dia apa? Bukan selalu dan sekali-sekala. Tuan-tuan dan puan-puan, itu namanya menganggap remeh. Dia buat ringan je benda tu. Ataupun pergi ke majlis-majlis keramaian, dia pergi kenduri, majlis-majlis rasmi. Engkau kan baru habis kematian suami, belum habis berkabung lagi, tapi dia kata tak apalah, ini dah kena pergi juga, nak buat macam mana? Tuan-tuan, ini anggap ringan. Anggap ringan. Ada beberapa larangan yang seorang wanita tak boleh buat. Larangan bagi wanita yang kematian suami. Apa benda yang dia tak boleh buat? Satu, dia tidak boleh memakai pakaian yang berwarna-warni cantik. Tak boleh. Lagi-lagi baju tu warnanya terang, warnanya boleh menarik perhatian orang. Contohnya, orang lain pakai baju hitam, putih, coklat, gelap-gelap, tiba-tiba dia datang pakai baju kuning terang, padahal baru kematian suami. Jadi perkara itu dilarang oleh dia, kepada dia, untuk dia pakai baju yang terang-terang. Jadi kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili kata apa? Jadi perempuan yang berkabung ni digalakkan untuk pakai baju yang berwarna gelap, hitam, biru gelap, hijau gelap, coklat gelap dan sebagainya. Yang penting gelap. Jangan pakai baju terang-terang, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi itu larangan yang pertama bagi perempuan yang kematian suaminya, yang berada dalam keadaan berkabung. Satu. Yang kedua, perempuan yang kematian suami dilarang memakai barang kemas, cincin, gelang, rantai, perak dan sebagainya. Baru kematian suami, dia pakai cincin, dia pakai gelang, dia pakai rantai banyak-banyak dan sebagainya. Tak boleh, dilarang. Dua. Yang ketiga, dilarang kepada wanita yang kematian suami memakai wangi-wangian, sama ada pakai pada badan, pakai pada baju, dan memakai wangian pada rambut. Semua tak boleh. Tak boleh. Jadi itu yang ketiga. Nanti saya uraikan. Yang keempat, tidak dibenarkan wanita yang kematian suami untuk bersolek ataupun make up. Make up, celak, pakai inai, tak boleh. Dilarang. Dilarang. Bukan makruh dah, dilarang terus. Jadi ada juga timbul soalan, habis tu Ustaz, perempuan kematian suami ni tak boleh mandi lah, dia tak payah pakai sabun lah ke macam mana? Biar busuk je lah macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila tidak dibenarkan berhias, itu bukan bermakna tak perlu menjaga kebersihan. Memang tidak dibenarkan memakai wangi-wangian, tidak dibenarkan memakai bau-bau, perfume dan sebagainya, tapi wanita itu masih lagi perlu menjaga kebersihan. Masih lagi perlu menjaga kebersihan. Jadi kalau dia nak sabun tu, sabun sikit-sikit je, tak perlu nak sabun sampai wangi-wangi sangat. Dia nak pakai shampoo tu, shampoo sikit-sikit je, tak perlu nak shampoo wangi-wangi sangat.
sikit je untuk menghilangkan bau badan sahaja. Untuk menghilangkan bau badan sahaja. Bukan tak payah mandi. Kalau tak mandi kan busuk pula ya. Nanti kena mandi juga. Tak nak kena mandi tapi berpada-pada. Jadi perfume tu lah yang tak boleh. Perfume, pewangi dan sebagainya lah yang tak boleh. Ada pada badan, itu tak boleh. Tapi kalau setakat sabun, itu tak ada masalah. Lagi apa? Dilarang bagi wanita yang kematian suami menerima pinangan lelaki lain. Dan say dalam tempoh berkabung, dia dah terima pinangan orang lain. Tak boleh. Tak boleh terima. Itu 5. Yang keenam, dilarang bagi wanita yang kematian suami, dia tidak boleh keluar rumah. Tak boleh keluar rumah kecuali atas urusan penting sahaja. Nanti saya huraikan secara lebih jelas apakah dia urusan-urusan yang penting itu. Itu perkara asas yang dilarang. Jadi itu, apakah dia contoh-contoh? Timbul juga soalan, habis itu Ustaz, kalau wanita itu bekerja, dia tak boleh keluar rumah ke macam mana? Kalau wanita itu bekerja, dia tak boleh keluar rumah ke macam mana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, diminta untuk faham betul-betul apa huraian para ulama yang saya sampaikan ini. Tuan-tuan, bagi wanita yang sedang berkabung, kematian suami, dibolehkan, saya sebut dibolehkan keluar rumah jika ada keperluan sahaja. Bukan tak boleh keluar langsung. Dibolehkan, dibenarkan untuk keluar rumah jika ada keperluan. Contohnya, dia perlu pergi bekerja. Jadi dia seorang bekerja, dia pergi kerja pukul 8, balik pukul 5. Pukul 8 tu pergi, pukul 5 dia balik rumah terus. Dia tak boleh nak pergi shopping kompleks. Dia tak boleh nak pergi lepak-lepak dengan kawan-kawan dia. Dia tak boleh nak jumpa dengan orang lain. Tak boleh. Pergi kerja, balik pergi pukul 8, balik pukul 5. On the spot. Itu keperluan nama dia. Lagi apa? Nak pergi beli barang-barang ubatan, nak beli barang-barang keperluan, itu boleh, dibenarkan. Contoh, dia duduk seorang-seorang dekat rumah. Jadi jiran-jiran dia semua dah tak ada, dah keluar pergi kerja. Jadi dia nak beli barang makanan, dibenarkan untuk dia pergi kedai, beli barang makanan, kemudian dia terus pulang. Waktu dekat kedai tu, dia tak boleh lah nak pergi tegur siapa dengan lelaki lain. Tak boleh lah dia nak berborak bagai, tak boleh. Kalau setakat nak beli barang makanan, lepas tu dia balik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi dengan syarat kita kena ikut pantang larang tadilah. Tak boleh pakai baju terang-terang, tak boleh pakai wangi-wangian, tak boleh pakai barang perhiasan, barang kemas dan sebagainya. Dia boleh keluar, tapi dia tak boleh make up dan sebagainya. Pergi beli barang, lepas tu balik, tak ada masalah. Syarat dia apa? Ada keperluan. Ada keperluan. Sebab tu, bila kata tak boleh keluar rumah tu, bukan maksud tak boleh keluar langsung. Boleh, tapi bila ada keperluan dan juga berlaku darurat. Bila terdapat darurat yang berlaku di rumah tersebut, maka dia boleh keluar rumah, tak ada masalah. Contoh, satu ketika bila dia duduk rumah seorang-seorang, kematian suaminya, berkabung, rumah dia terbakar. Rumah terbakar. Dia berkabung ni, rumah terbakar. Maka orang ramai pun, jiran-jiran panggilkan bomba, datang rumah dia, siram, nak padamkan api. Maka bomba tu kata, Puan kena keluar rumah ni. Kalau puan tak keluar nanti macam mana kami nak padamkan api yang ada dekat rumah ni. Maka wanita ni kata apa? Cik bomba, saya sebenarnya dalam keadaan berkabung, saya tak boleh keluar. Betul ke macam tu? Salah. Tak betul. Rumah dah terbakar, takkan kita nak duduk lagi dalam rumah tu. Keluar je lah. Kan kalau terbakar, dengan kita saya terbakar kan,
Rumah dah terbakar, keluar je walaupun dalam keadaan berkabung. Itu namanya darurat. Darurat. Rumah dah terbakar, keluar je, tak ada masalah, walaupun kita dalam keadaan berkabung sekalipun. Contoh lain, kita duduk seorang-seorang kat rumah, tiba-tiba ada datang seekor ular tedung, ular sawa dan sebagainya. Bila datang ular, bomba datang, kita telefon bomba datang, ataupun Jepam datang, bang tolong alihkan, tolong pindahkan, keluarkan ular ni daripada rumah. Maka kita, abang bomba tu pun kata, puan kena keluar rumah ni, kami nak tangkap ular, nanti takut bahaya, puan kena keluar. Jadi perempuan ni kata apa? Tak boleh cik, saya masih berkabung ni, tak boleh keluar rumah. Betul ke macam tu? Salah. Tak betul. Ular tu pun pening tengok dia. Dia ni kenapa? Keluar je lah kan, aku gigit kau kan. Macam tu. Keluar je, tak ada masalah pun. Sebab apa? Darurat. Berlakunya kemudaratan. Jadi tak ada masalah nak keluar pun walau dalam keadaan berkabung. Bukan tak boleh keluar langsung, boleh. Tapi bila berlakunya darurat dan juga ada keperluan-keperluan yang mendesak. Contoh macam saya sebut tadilah, bekerja, beli barang perubatan, beli barang keperluan rumah dan sebagainya. Kerana ia terdapat dalam satu hadis. Ada hadis yang cerita tentang tu. Daripada Jabir bin Abdullah, dia cerita pada Nabi bahawasanya makciknya baru kematian suami. Jadi dia makciknya ni nak pergi kerja, nak pergi petik buah kurma. Nak petik buah kurma. Maka diringkaskan cerita, Nabi kata apa? Dia boleh pergi petik, dan selepas daripada itu dia perlu balik. Kerana dengan pekerjaannya itu semoga ada kebaikan dan keberkatan untuknya. Sebab dia nak cari rezeki. Jadi tak ada masalah. Jadi menurut pendapat Imam Ar-Ramli menyatakan bahawasanya dibenarkan untuk keluar pada siang sahaja, malam tak boleh. Itu antara syarat-syarat dia lah. Boleh keluar untuk kerja dan sebagainya, bukan tak boleh keluar langsung, tapi dengan syarat mengikut syarat-syarat yang ditetapkan tadi. Tidak boleh berhias dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Ada jenis yang mana dia anggap remeh, dia langgar je semua syarat tu. Dia tak heran pun apa benda pun syarat-syarat dia dalam pantang larang berkabung, dia tak heran, dia main keluar je. Okey, ada juga yang jenis yang kedua ni, melampau-lampau pula dalam berkabung ni. Ada jenis yang kedua, melampau-lampau dalam bab berkabung, terlebih-lebih pula dalam berkabung. Contoh dia macam mana? Hingga kan wujud kepercayaan dan adat-adat yang pelik-pelik. Sampai wujud pelik-pelik berkabung ni, ada pula ini sekian adat Melayu. Contohnya yang pernah saya dengar lah, dilarang wanita yang sedang berkabung tak boleh bercakap dengan lelaki, termasuk anak saudaranya sendiri. Dia tak boleh cakap dengan lelaki, itu betul. Tapi dengan anak saudaranya itu tak betul. Dia bolehlah cakap sebab anak saudaranya itu mahram dia, tak ada masalah. Ini tak, sampai kan tak boleh cakap langsung dengan anak saudara pun tak boleh. Yang itu dah salah. Boleh je cakap dengan anak saudara, cakap dengan anak lelaki, saudara lelaki, boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Itu mahram dia. Bukan tak boleh cakap dengan lelaki langsung. Yang tak boleh cakap dengan lelaki itu ialah lelaki yang bukan mahram dia, lelaki luar, kawan dia dan sebagainya. Satu. Yang kedua, ada juga adat yang mengatakan wanita yang sedang berkabung dia tak boleh pandang ke langit, tak boleh pandang bulan di langit. Wallahu alam, tak tahu sebab apa. Yang ketiga, ada juga yang kata wanita yang sedang berkabung dia tak boleh sentuh garam, tak boleh sentuh garam atau apa sahaja yang berasal daripada bukit. Dia tak boleh sentuh garam. Habis tu dia nak masak macam mana kalau tak pakai garam? Mungkin dia masak tak payah pakai garam, dia pakai gula saja. Ini antara adat kepercayaan yang melampau-lampau dan yang mengarut, pelik-pelik untuk orang yang berkabung ni. Jadi ada adat-adat yang begitu, yang mana mungkin sekarang dah lama dah tak ada, dah hilang dan sebagainya. Wallahu alam. Mungkin yang lebih senior, lebih veteran tu dia tahulah apa adat-adat tu.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu antara pantang larang dan adat-adat kepercayaan ataupun perkara-perkara yang kita perlu buat apabila berkabung kematian suami. Jadi berapa lama tempohnya tu? Tempoh berkabung untuk kematian suami ialah disebut dalam hadis ni arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Tempoh berkabung bagi wanita yang kematian suami adalah 4 bulan 10 hari. Manakala tempoh berkabung bagi wanita lain yang kematian ahli keluarga, contoh ayah dia ataupun adik lelaki dia, abang dia dan sebagainya, hanyalah 3 hari sahaja, tidak boleh lebih. Itu menurut hadis ini disebut tidak boleh berkabung bagi wanita melebihi 3 hari, yang mana kematian ahli keluarganya. Kalau kematian suami 4 bulan 10 hari. Disebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah hukum hakam. Sedikit perbincangan berkaitan hukum hakam dalam bab berkabung bagi wanita terutamanya, khususnya bagi perempuan. Lelaki ada berkabung ke? Lelaki tak ada. Lelaki tak perlulah berkabung. Dia boleh je keluar rumah, boleh je pergi kedai, boleh je nak pakai minyak wangi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia tak ada berkabung. Lelaki tak ada berkabung. Dia pun boleh kahwin lain terus, tak ada masalah. Boleh kahwin lain terus. Dia meninggal, isteri meninggal hari ni, besok dia dah boleh masuk minang orang lain lah. Tak ada masalah. Isteri dia belum meninggal pun dia boleh masuk minang orang lain. Itu lelaki. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah sekadar itu saja perbincangan kita pada hari ini. Semoga ada manfaat dan ada perkara kebaikan yang kita akan dapat pada hari ini. Semoga segala yang saya sampaikan ini jadi iktibar dan pengajaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.